Selamat pagi semua. Teacher berharap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan yang bertajuk Salah Siapa. Okay. Pada minggu lepas, teacher dah memberi satu video tentang tingkah laku seksual. Kamu dah tonton video tentang situasi-situasi yang mendorong tingkah laku seksual. Apakah kesan tingkah laku seksual terhadap diri sendiri dan keluarga dan juga cara-cara untuk mengatasi kan. Jadi hari ini kita akan sambung lebih lanjut lagi ya. Jadi teacher nanti akan memberikan satu video dan kamu boleh merujuk juga pada buku teks kamu ya. Iaitu muka surat 7 unit 2 salah siapa. Okey? Baik, kamu menonton video ni dulu ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar unit 2 iaitu salah siapa. Sebelum tu cikgu akan beritahu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. Kriteria kejayaan yang murid-murid akan dapat pada hari ini menyatakan 5 contoh tingkah laku seksual, memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara menanganinya. Baiklah, apa itu tingkah laku seksual? Kita akan lihat kepada slide berikutnya. Baiklah, unit 2 iaitu salah siapa. Cuba kita lihat keratan-keratan abar yang terdapat di paparan. Kita boleh lihat 3 remaja pemilik laman web haram, remaja jahil pendidikan seks, bayi ditemui di tepi tong sampah, DVD cetak rompak lucah, Malaysia mahu kurangkan jangkitan HIV baharu menjelang akhir tahun depan. Berdasarkan keratan-keratan akhbar ini, kita dapat lihat beberapa kes iaitu berkaitan dengan laman web lucah, kemudian bayi-bayi yang ditemui akibat pada hubungan yang tidak halal antara lelaki dan perempuan menyebabkan banyak bayi-bayi yang dibuang begitu sahaja. Contohnya bayi ditemui di tepi tong sampah. Jadi perkara-perkara ini sangat memberi kesan yang besar kepada masyarakat kita. Yang mana kalau kita tak bendung sekarang, perkara ini akan semakin berleluasa dan semakin parah dalam kalangan remaja kita. Jadi, hari ini kita akan belajar mengapa dan kenapakah perkara-perkara ini berlaku. Keratan-keratan akhbar yang cikgu tunjuk tadi, itu merupakan antara tingkah laku seksual, contoh-contoh tingkah laku seksual. Jadi pada hari ini, tajuk utama kita iaitu tingkah laku seksual. Kita akan mengetahui apakah makna tingkah laku seksual, contohnya, kesan, risiko dan cara menangani. Baiklah, apa itu tingkah laku seksual? Tingkah laku seksual ni merujuk sebarang perlakuan individu yang mendorong kepada isu seksual. Seperti yang kita tahu tadi, tingkah laku seksual merupakan perlakuan individu yang mana mendorong kepada isu seksual. Okey, apakah contoh-contoh tingkah laku seksual? Kita dapat lihat yang pertama contohnya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, mengamalkan seks bebas, menonton atau membaca bahan lucah, melakukan gangguan seksual terhadap kaum yang berlainan jenis iaitu antara lelaki dan perempuan. Okey, jadi murid-murid, seperti keratan-keratan akhbar kes-kes yang berlaku, kes-kes pembuangan bayi, kita dapat kaitkan di sini. Apabila berlaku pergaulan bebas yang terlampau bebas antara lelaki dan perempuan yang mana tiada pantauan daripada ibu bapa akibat pengaruh rakan sebaya, inilah antara contoh-contoh tingkah laku seksual yang menyebabkan akhirnya kesannya berlaku kes-kes pembuangan bayi, melakukan seks bebas. Okey, jadi inilah contoh-contoh tingkah laku seksual. Jadi murid-murid,
kita, awak terutamanya yang masih sedang meningkat remaja, mestilah menjaga diri, mengelakkan daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Contohnya kita yang beragama Islam, dalam agama juga telah menetapkan kita dilarang untuk pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Misalnya yang seperti yang kita dapat ketahui, ada remaja-remaja perempuan, mereka mengandung sewaktu umur masih bersekolah. Jadi perlulah diingatkan bahawa kita mesti menjaga diri. Okey. Baiklah, sekarang mari kita lihat buku teks muka surat 8 dan anda juga boleh lihat di paparan. Okey, baiklah. Faham situasi, ambil peduli. Okey, jadi cikgu akan baca dulu terlebih dulu. Mari kita baca bersama-sama. Haikal menghadiri ceramah berkaitan dengan isu sosial. Antara gambar yang dipaparkan ialah situasi-situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual. Haikal merancang untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada rakan-rakan sekelasnya. Okey, jadi cikgu nak aktiviti kita pada hari ini bantu Haikal menerangkan situasi-situasi di atas. Bina risalah yang sesuai dengan paparan gambar di atas, tambah maklumat lain yang bersesuaian. Okey, sekarang cuba awak semua lihat buku teks muka surat 8 ataupun awak boleh tengok di paparan. Okey, situasi-situasi ini merupakan perkara yang mendorong kepada tingkah laku seksual. Okey, cuba kita lihat gambar yang pertama. Iaitu terdapat siapa? Seorang lelaki dan seorang budak perempuan. Okey, di dalam gambar ini, contoh situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual kita dapat lihat. Maksudnya, kita terutamanya remaja perempuan, terutamanya remaja lelaki pun sama juga. Okey, kita jangan dilarang, kalau boleh, kita jangan duduk di tempat yang tertutup bersama dengan orang yang tidak dikenali. Contohnya dalam gambar ini, seorang budak perempuan bersama seorang lelaki yang tidak dikenali dalam lift. Lelaki itu mencurigakan kerana dia melihat ke arah budak perempuan itu. Okey, cuba lihat yang kedua. Ada seorang lelaki iaitu budak sekolah diekori oleh seorang lelaki dewasa di kawasan yang sunyi, mungkin di belakang ataupun lorong-lorong yang sunyi. Jadi ingat, kita kalau boleh elakkan berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Okey, cuba tengok nombor 3. Okey, terdapat apa? Seorang pencuci tandas melihat seorang wanita di mana tu? Di dalam tandas kan? Okey, jadi dapat kita lihat perempuan tu mungkin memakai pakaian yang mencolok mata. Jadi lelaki tu pun memerhati wanita tersebut. Okey, jadi apabila berpakaian ni juga merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada tingkah laku seksual. Apabila kita contoh perempuan ni memakai pakaian menjolok mata, secara tidak langsung lelaki-lelaki yang ni lah akan melihat dan seterusnya dapat mendorong kepada tingkah laku seksual. Kita lihat pula gambar yang terakhir, nombor 4. Di mana tu? Di dalam bas. Dapat lihat ramai orang kan? Yang mana ada bercampur lelaki dan perempuan. Cuba tengok lelaki yang pakai baju warna hijau tu. Di depannya ada seorang remaja, seorang perempuan. Okey, jadi cuba buat lihat. Kita kalau boleh elakkan berada di tempat-tempat yang sempit, sebab ini boleh mendorong kepada situasi ini boleh mendorong kepada berlakunya tingkah laku seksual. Mungkin lelaki yang baju berwarna hijau tu, dia melihat remaja perempuan di hadapannya itu dengan penuh dengan pandangan yang mencurigakan. Boleh menyebabkan apabila kita berada di tempat sempit ni, dia boleh mengambil kesempatan untuk menyentuh mana-mana bahagian anggota kita lah, terutamanya perempuan ni, mungkin pipi,
belakang ni punggung kita ataupun peha dan sebagainya. Jadi situasi-situasi ini mestilah kita elakkan supaya tingkah laku seksual ni dapat dielakkan. Baiklah, tadi kita telah melihat beberapa situasi yang maksudnya Haikal menghadiri ceramah. Jadi gambar-gambar ini dipaparkan yang mana contoh-contoh situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual. Okey, sekarang cikgu akan membuat kesimpulan di bahagian ini. Okey, tadi antara contoh-contohnya, situasinya ialah yang mana mungkin kita berjalan seorang diri di tempat yang sunyi, berada di tempat tertutup dengan orang tidak dikenali, kemudian berlaku pergaulan bebas dengan pasangan yang belum berkahwin, berhimpit-himpit di kawasan yang sesak, melayari atau membaca bahan lucah dan tidak bermoral, memakai pakaian yang mencolok mata. Okey, jadi situasi-situasi seperti ini perlulah kita elakkan supaya tidak berlaku tingkah laku seksual. Walau bagaimanapun, kemungkinan apabila ada yang menjaga diri, walau bagaimanapun mereka terjadi tingkah laku seksual ke atas diri mereka. Jadi harus diingatkan, kita perlulah mengelak situasi ini berlaku dalam kehidupan kita. Okey, kerap kali pada hari ini kita dapat lihat remaja pada hari ini kurang pantauan ibu bapa, penghayatan agama yang kurang, menyebabkan berlakunya perkara-perkara tingkah laku seksual ini. Jadi kita sebagai seorang pelajar sekolah, kita hadir ke sekolah, kita belajar, guru-guru banyak menasihati kita. Contohnya pada hari ini awak belajar tentang subjek pendidikan kesihatan berkaitan dengan tingkah laku seksual. Jadi melalui ilmu-ilmu yang awak dapat ni, awak perlu aplikasikan dalam kehidupan dan mestilah menjaga diri. Awak elakkan daripada contohnya lelaki dan perempuan terutamanya. Bila kita meningkat remaja ni, kita ada satu perasaan yang kita nak rasa disayangi, menyebabkan kita mengadakan hubungan ni, bercinta, pelajar sekolah lelaki dan perempuan. Kemudian bila hujung minggu keluar berdua-duaan, pergi mana? Pergi tengok wayang ke, pergi makan berdua-duaan, tanpa pantauan ibu bapa. Inilah yang telah menyebabkan berlakunya tingkah laku seksual. Jadi kita mestilah menjaga diri, nak pergi mana, nak keluar mana, perlu maklumkan kepada ibu dan ayah kita lah. Jangan kita pergi sorang-sorang. Okey, cikgu harap awak semua murid-murid dapat mengelakkan daripada situasi-situasi ini. Okey, sekarang kita cuba baca bersama-sama. Okey, iaitu puisi ini. Yang mana tadi Haikal menghasilkan puisi tentang beberapa contoh situasi yang mendorong tingkah laku seksual serta cara menanganinya dalam buku skrip. Lagukan puisi mengikut kreativiti sendiri. Okey, sekarang cikgu nak awak baca puisi ini bersama cikgu. Okey, pilihanku. Jika bersendiri, ku pilih tidak melayari perkara yang mencemarkan jiwa dan hati. Walau mata berpeluang melihat dosa, tapi elakkan demi maruah keluarga. Jangan sesekali lari dari rumah, pilihlah keluarga yang menyayangi kita. Rakan yang baik mencipta kebaikan bersama. Pilihlah yang tidak membinasakan kita. Bukalah minda, lihatlah dunia. Baik dibuang bagaikan tidak berharga. Maksiat terjadi di mana-mana, salah siapa bantaras bersama. Segalanya bermula dari kita, peliharalah iman diri dan keluarga. Jadi kita dapat lihat puisi ini, puisi yang dihasilkan oleh Haikal ini menerangkan cara menangani tingkah laku seksual. Kita dapat lihat mana yang dikatakan, walaupun mata berpeluang melihat dosa, tapi elakkan demi maruah keluarga. Maksudnya elakkan, awak semua elakkan
melihat ataupun membaca bahan-bahan lucah. Sebab sekarang sangat mudah untuk melihat benda-benda tersebut. Jadi, terutamanya apabila kita bersendirian, janganlah kita menonton perkara-perkara tersebut. Seterusnya, rakan yang baik mencipta kebaikan bersama. Pilihlah yang tidak membinasakan kita. Maksudnya, janganlah kita buat keputusan. Contohnya, kita dapat lihat ramai remaja yang lari ikut teman lelaki mereka. Kita ingatlah, kalau seorang lelaki yang baik tu, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Terutamanya mengambil kesempatan, ajak perempuan lari pada rumah. Kalau awak kenal orang macam tu, jauhkan diri. Jadi, rakan yang baik juga mencipta kebaikan bersama. Maksudnya, pilihlah rakan sebaya yang memberi kebaikan kepada kita. Kalau kawan-kawan kita ada buat perkara yang tidak baik, kita nasihati mereka. Jangan kita mengikut jejak mereka. Okey. Sekarang tengok perenggan yang terakhir. Segalanya bermula dari diri kita. Peliharalah iman diri dan keluarga. Maksudnya, agama itu sebenarnya kalau kita menghayati betul-betul, kita tidak akan melakukan perkara-perkara tingkah laku seksual ni. Jadi, mantapkan, peliharalah iman kita demi menjaga maruah diri dan keluarga. Sekarang kita lihat kesan kepada tingkah laku seksual ni. Yang pertama, menjatuhkan maruah diri dan keluarga. Awak akan tercicir dalam pelajaran. Mengalami ketagihan seks. Apabila awak selalu menonton video lucah melakukan seks bebas, awak akan ketagihan. Dan penyebaran penyakit berjangkit. Okey. Jadi, minggu depan kita akan belajar apakah risiko apabila kita... Okey, itulah video yang kamu tonton tadi ya. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah menjaga diri kita dengan baik. Jangan kita nak mencuba, mencuba apa yang kita ingin nak cuba. Jadi kita hendaklah menjaga diri kita dengan baik. Jadi nanti teacher akan berikan satu nota. Jadi kamu kena salingkan nota tu dalam buku latihan pendidikan kesihatan. Dan begitu juga siapkan modul yang teacher berikan. Okey? Jadi itu aja untuk hari ini. Selamat belajar.